Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam kita sudah menunjukkan jam 2.33. So, ada baiknya kita laksanakan kita punya taklimat pada petang ini. Kita jangan buang masa. Sebab masa kita terhad, saya faham rakan-rakan sudah agak penat hari ini. Sepanjang hari telah melaksanakan PDPR, ada yang berada di sekolah untuk melaksanakan PDP secara bersemuka. So, inilah kita panggil sebagai pengorbanan seorang guru itu tidak berakhir pada waktu mengajar saja. Selepas mengajar pun kita ada lagi tugas pada petang ini seperti yang kita rancang, yang telah kita taklimatkan pada petang minggu lepas, yang mana pada hari ini 5 hari bulan 10 2021 hari Selasa kita akan laksanakan pembudayaan. Bermulanya pembudayaan kajian tindakan di peringkat sekolah kita lah. Okey, jadi dengan harapan apa yang kita laksanakan pada hari ini akan memberi manfaat yang berpanjangan dari segi amalan-amalan terbaik kita di dalam PDP, PDPR untuk sepanjang kita melaksanakan tugas kita sebagai seorang guru. Baiklah, jadi saya tidak ingin mengambil masa yang panjang. Jadi saya mempersilahkan dengan segala hormatnya mempersilahkan Encik Jackson Siga untuk memberi pengetua kita untuk memberikan sedikit ucapan dan seterusnya merasmikan pembudayaan kajian tindakan peringkat SMK Limanak bagi tahun 2021. Ya, majlis mempersilahkan. Ya, Tuan Pengetua. Oke, terima kasih Cikgu Nordin selaku pengacara majelis dan juga yang memberikan ceramah kita pada petang hari ini tentang pembudayaan kajian tindakan. Jadi selamat petang dan salam sejahtera, salam together to sukses kepada semua atau semua sekali Cikgu Nordin selaku penyelaras kajian tindakan dan juga penceramah pada petang ini, semua ketua penolong kanan, semua ketua bidang, ketua panitia, tuan-tuan dan puan. Kita syukur kita hari ini kita bersama-sama seperti yang dirancang dalam perancangan Cikgu Nordin untuk melaksanakan langkah pertama bagi pelaksanaan kolokium yang kita akan adakan pada 11 hari bulan 12. 11 hari bulan 12 kita adakan kolokium hari Sabtu tu untuk kajian tindakan peringkat sekolah. Jadi saya amat gembira hari ini merupakan hari sebenarnya sudah bermula, tapi kita perancangan kita secara terancang dan sistematik akan bermula mulai hari inilah bagi menghadapi dan mengadakan kolokium kajian tindakan yang akan diadakan pada 11 hari bulan 12. Jadi tuan-tuan dan puan, sebagaimana kita tahu ini adalah kajian tindakan adalah satu-satunya tools yang guru ada bagi menghasilkan inovasi. Bagi pelajar yang saya nampak tools yang mereka ada ialah project based learning, dan untuk guru inilah satu-satunya tools yang kita ada untuk menghasilkan inovasi, perkara-perkara baru di dalam pengajaran dan pembelajaran kita. Memang kita sudah didedahkan dengan pelbagai aktiviti pendekatan, metode-metode dan juga kaedah-kaedah dan pendekatan-pendekatan yang pelbagai semasa di universiti di maktab, tetapi pendekatan sebenar itu bergantung kepada isu yang kita hadapi secara real time di bilik kerja. Dan isu real time itu hanya dapat diselesaikan dengan kreativiti, dengan inovasi. Jadi untuk menghasilkan inovasi dan kreativiti itu perlu ada tools. Dan tools yang ada ialah kajian tindakan. Itu sebab kita menekankan kajian tindakan untuk anda mencari tools ataupun mencari inovasi itu untuk menghadapi isu-isu yang ada di bilik kerja. Dan sekarang ini terlalu banyak isu. Isu masa PDPR, isu masa bersemuka, isu penggunaan medium internet, tools, dan bagaimana kita berinteraksi dengan mudah, bagaimana kita mendapat membuat pentaksiran, PBD, semua itu merupakan sumber isu. Jadi benda ini akan membantutkan usaha kita untuk mempertingkatkan pencapaian budak. Jadi satu yang perlu kita ingat, kalau kita tidak tahu apa isu, soalannya satu saja. Adakah budak kita mempunyai pencapaian 100%?
Kalau sudah 100%, adakah berapa persen yang sudah dapat A ataupun TP 6, berapa orang? Jadi kalau kurang, di situ adalah timbul isu dan di situ timbul usaha untuk mempertingkatkan, menyelesaikan isu itu. Jadi bagi guru-guru ramai yang di sini yang sudah membentang di peringkat negeri, peringkat daerah dan antarabangsa, dan sudah pasti yang selalu saya katakan Anda semua sudah nampak nur ilmu, yaitu sudah nampak selok-belok ilmu mata pelajaran. Dan itu yang saya nampak. Saya pun punya pengalaman pembentangan di peringkat antarabangsa dalam setakat ini dah 3-4 kali sudahlah. So apa yang saya nampak adalah bila balik ke sekolah saya akan nampak yang lain pun nampak bagaimana selok-belok pelaksanaan subjek masing-masing. Jadi itu yang ingin saya terapkan, ingin saya kongsikan pengalaman itu. Saya mau semua guru mengalami pengalaman itu dengan membentang hasil penyelidikan masing-masing. Jadi dalam tahun ini pun banyak pembentangan di sana-sini. Jadi kita mau galakkan guru untuk mengikuti. Sebab kebaikannya bila Anda membentang di satu peringkat, bila Anda balik ke sekolah, Anda akan nampak situasi yang berbeza. Anda akan nampak isu-isu yang perlu diselesaikan dan sudah nampak inovasi-inovasi yang boleh menyelesaikan itu. Itu antara kepentingan kajian tindakan selain daripada menjadikan kita antara yang terbilang dalam menghasilkan ilmu dalam dunia pendidikan. Kita adalah antara yang terbilang. Dan seterusnya ialah kita dapat meningkatkan prestasi pelajar. Selain daripada kita mempertingkatkan kreativiti, inovasi diri kita sendiri, pada masa yang sama kita juga dapat mempertingkatkan prestasi pelajar dengan menyelesaikan isu-isu yang kita hadapi dalam PDPR ataupun PDPC setiap hari. Jadi itu adalah antara kebaikan. Dan kita akan bermula hari ini dengan taklimat ataupun teknik-teknik melaksanakan pembudayaan kajian tindakan oleh Cikgu Nurdin, dan semoga Cikgu akan mengikuti bengkel ini dengan sepenuhnya supaya nanti kita dapat melaksanakan kajian tindakan sama ada secara individu ataupun mungkin dalam kumpulan, dan akhirnya pada 11 hari bulan kita akan dapat membentangkan hasil kita masing-masing. Jadi saya ingat saya kembalikan kepada Cikgu Nurdin untuk bengkel seterusnya. Sekian dan terima kasih. Dengan ucapan itu saya dengan sukacitanya meresmikan permulaan step langkah pertama bagi pembudayaan kajian tindakan peringkat sekolah SMK Limenak dengan rasminya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Tuan Pengetua Encik Jackson Siga atas kesudian untuk memberi ucapan dan seterusnya merasmikan langkah pertama pembudayaan kajian tindakan di peringkat sekolah kita SMK Limenak bagi tahun 2021. Setelah kita mendengar ucapan daripada beliau dan juga apa yang dihasratkan oleh beliau, kita nampak bahawa hasrat pengetua ini sebenarnya lebih kepada membantu kita memperbaiki cara kita mengajar, membantu anak-anak didik kita untuk lebih lebih menguasai topik-topik yang dipelajari, dan juga yang paling penting adalah kita cuba untuk mencari jalan menyelesaikan masalah di dalam PDPR ataupun PDPC kita. Jadi tidak ada yang melainkan untuk membantu kita meningkatkan prestasi kita dan juga meningkatkan keberkesanan PDP ataupun PDPR ini supaya anak-anak didik kita akan mendapat manfaat yang sepatutnya. Saya rasa saya begitu terkesan dengan ayat daripada Tuan Pengetua yang mana pencapaian jika kalau sudah pelajar itu mencapai 100%, jadi for sure tidak masalah. Selagi pelajar itu tidak mencapai standard-standard yang tertentu, contoh ada standard 6 dan standard 6 yang paling tinggi. Jadi maksudnya masalah itu masih wujud. Jadi itu adalah sebagai satu indikator peringatan kepada kita. Sebenarnya ada benda yang kita belum selesai tetapi kita cuba untuk selesaikan dalam konteks yang pada hari ini yang kita akan laksanakan, iaitu kajian tindakan. Jadi saya minta izin Tuan Pengetua untuk menjalankan tugas pada petang ini untuk menyampaikan taklimat pada petang ini Tuan Pengetua ya. Okey, terima kasih Tuan Pengetua.
Jadi saya ingin minta kebenaran untuk menyampaikan kita punya pembudayaan kajian tindakan ini dalam bentuk yang lebih santai lah, lebih relax, okey, sepanjang hari ini kita sudah bekerja, okey. Jadi mungkin ada rakan-rakan yang rasa, aduh, petang ini ada taklimat lagi. Tidak, kajian tindakan lagi. Dan ada juga yang merasa kajian tindakan ini, beban sudah lagi satu datang. Jadi benda-benda ini sebenarnya adalah satu persepsi awal. Okey, satu persepsi awal kita faham hasrat Tun Pengetua ini tinggi, menggunung kepada kita sebab dia percaya kepada kita bahawa kita mampu untuk pergi ke tahap yang lebih tinggi. Okey, jadi kita faham benda itu, cuma benda itu kita boleh realisasikan untuk diri kita dan juga merealisasikan hasrat Pengetua kita. Yang penting sekarang kita ini bermula daripada awal. Okey, ada yang sudah mempunyai pengalaman yang banyak dalam penghasilan dan juga pembentangan kajian tindakan. Ada yang sudah terlibat dengan begitu lama dengan kajian tindakan. Ada yang masih baru, ada yang masih mungkin nampak kajian tindakan ini mesti panjang-panjang ditulis, mesti pecah otak untuk fikir dan sebagainya. Tapi benda itu sebenarnya adalah kita punya persepsi bahawa kajian tindakan ini sebenarnya adalah sesuatu yang kita lalui pada setiap hari. Setiap hari apabila kita berada di dalam kelas, kita akan menyelesaikan pelbagai masalah dan itu adalah salah satu bentuk permulaan di mana kita dokumentasikan penyelesaian masalah itu dalam bentuk kajian. Okey, kajian. Alright. Jadi pembudayaan kajian tindakan pada petang ini saya rasa amat bertuah. Inilah first time saya cuba untuk berkongsi dengan kawan-kawan. Sebenarnya saya sudah lama berkongsi dengan pihak luar, pihak PPD, JPN dan sebagainya, dan hari ini adalah opportunity yang paling besar pada saya untuk berkongsi pula sendiri dengan rakan-rakan saya di sekolah. Baiklah, saya tidak akan mengambil begitu lama untuk menerangkan tentang teori berkaitan dengan kajian tindakan ini. Nanti saya akan sentuh banyak kepada bagaimana kita apply. Sekarang ini kita dalam konteks 3A. Okey, 3A. Adopt, adapt dan apply. Okey, adopt, adapt dan apply. So, first ini kita adopt dulu apa itu kajian tindakan secara ringkas. Okey. Jadi kita ini adalah guru yang merupakan agen perubahan yang akan mencetuskan budaya inovasi, yang akan melahirkan anak-anak didik yang mampu berfikir secara kreatif. Jadi, maka bagaimana kita hendak membudayakan inovasi dan dalam bentuk kajian tindakan ini dan melahirkan anak-anak didik yang mempunyai kemahiran berfikir secara kreatif dan inovatif ini, kita punya mindset, orientasi amalan fikiran kita ini kena ubah, iaitu ke arah pemikiran penyelidik yang mana kita cuba untuk apply sedikit kemahiran dalam gumpul, menterjemahkan dalam kita membuat pemerhatian dan ada data-data yang tertentu, peka terhadap perubahan, yang ada sentiasa keinginan untuk mengubah. Okey, mengubah, menambah baik kualiti dari segi kaedah dan ilmu. Okey. Tambah baik amalan dalam bilik darjah, ini paling penting, dan meningkatkan mutu kecemerlangan pendidikan. Ini yang pengetua sebut tadi. Okey, jadi ini sebagai ulang kaji saja. Okey, definisi kajian tindakan ini adalah lebih kepada berbentuk inquiry refleksi yang dilakukan oleh kita sebagai guru, okey, untuk menambah baik. Okey, ingat untuk menambah baik, meningkatkan kualiti amalan, okey, masing-masing bagi meningkatkan kefahaman amalan itu dan bagaimana amalan itu perlu dilakukan dan di kemana amalan-amalan itu hendak diterapkan. Jadi, secara ringkasnya, kajian tindakan ini adalah membantu kita untuk memerhati lebih orang kata lebih baik. Kita based on reflection, based on planning kita, dan kita melaksanakan tindakan itu dalam bentuk intervensi bagi menyelesaikan satu-satu masalah, dan ini melibatkan 4 proses yang asas lah. Okey, 4 proses yang asas: perhati, buat refleksi, rancang dan laksanakan tindakan. That's it. Itulah kajian tindakan. Jadi kajian tindakan ini ada dua lah. Berdasarkan amalan, berdasarkan penyertaan. So kita lebih kepada amalan lah. Jadi apa yang kita akan sentuh hari ini, budayakan bermula pada hari ini adalah lebih kepada amalan yang melibatkan amalan kita dalam bilik darjah. Okey, berbentuk peninjauan dalam konteks bilik darjah di mana kita mengajar.
dalam PDPR dan sebagainya. Dan lebih kepada memfokuskan tentang refleksi itu tentang diri kita. Sejauh mana keberkesanan diri kita mengajar, sejauh mana pelajar boleh menguasai satu topik ataupun kemahiran, dan selain daripada itu dia akan beri fokus kepada perkembangan kita sebagai seorang guru. Sebelum ini kita hanya biasa menggunakan apa yang sedia ada. Tetapi pada kali ini selepas kita menambah baik amalan, kita akan menjadi guru yang sentiasa fresh, sentiasa ada idea, alright, sentiasa idea. Jadi inilah yang kita panggil sebagai sebahagian daripada plan untuk kita mencapai matlamat berdasarkan menggunakan kajian tindakan ini. Jadi kalau penyertaan pula, dia lebih kepada sesuatu yang lebih besar lah. Dia melibatkan kolaborasi dengan pihak luar, okay? Dengan pihak PIBG contoh, dengan pihak-pihak NGO, dan dia lebih kepada meninjau isu-isu yang lebih besar lah, isu-isu yang lebih besar, dan dia cuba untuk dalam menerapkan life enhancing changes, mengubah cara hidup, okay? Contoh murid itu, dan dia akan menjadikan guru itu emancipated researcher ataupun membebaskan murid itu daripada belenggu yang mencegah perkembangan. So ini lebih besar lah. So apa yang kita fokus lebih kepada amalan lah. Alright. Okay, jadi ini yang menjadi satu kekeliruan perbandingan antara kajian tindakan dan kajian penyelidikan. Selalu ini yang membuatkan kita selalu stres. Oh, mesti ada benda-benda yang melibatkan metodologi yang begitu ilmiah ataupun satu proses analisis statistik yang terlampau tinggi dan sebagainya. Okey, sebenarnya benda itu jauh berbeza. Okey, kekeliruan itu selalu kita fikir bahawa perlu ada satu bentuk kajian eksperimental. Okey, sebenarnya tidak sampai begitu. So, apa yang kita nampak, perbezaan antara kajian tindakan dan penyelidikan ini, kalau kajian tindakan ini pada asasnya hanya menambah baik PDP kita sendiri saja. Okey. Kalau kajian penyelidikan dia menghasilkan satu dapatan ilmu baru. Oh, jadi konteks dia lebih besar lah. Prosedur untuk kajian tindakan ini lebih mudah based on kita punya refleksi. Tetapi kalau penyelidikan ada prosedur yang khusus. Okey, ada prosedur yang khusus, dan kalau dalam kajian tindakan, kita tidak perlu begitu tertumpu kepada kajian literatur ataupun sorotan literature review. Tidak menjadi keutamaan. Tetapi kalau dalam penyelidikan, dia wajib untuk ada. Okey, sampel kita sebagai murid sahaja, sampel kajian tindakan fokus kepada murid ataupun kita sebagai ataupun guru-guru kita. Okey. Dan persampelan adalah based on kita punya kelas sahaja. Tidak perlu melibatkan kelas orang lain. Okey, tidak perlu melibatkan subjek-subjek lain. So subjek kita, kelas kita, pelajar kita. Tapi kalau dalam penyelidikan dia melalui satu proses teknik persampilan yang khusus lah. Okey, rawak mudah, snowball dan sebagainya, itu adalah persampilan untuk penyelidikan. So lebih kepada pendekatan induktif yang mana daripada daripada yang isu besar, dan kita akan spesifikkan kepada yang lebih kecil dan narrow down. Okey, dan narrow down. Okey. Kemudian pendekatan yang kajian penyelidikan dia lebih kepada didaktif lah daripada yang sesuatu yang spesifik, dan dia akan menjadi satu yang lebih besar, berkembang. Analisis data, kita tidak perlu satu analisis data yang begitu begitu menggunakan statistik. Dia hanya lebih melibatkan deskriptif saja, biasa saja. Okey, berbeza dengan kajian penyelidikan. Laporan kajian kita menggunakan bahasa cikgu. Okey, bahasa kita biasa saja. Okey, bahasa formal biasa. Tetapi kalau laporan kajian penyelidikan dia menggunakan bahasa ilmiah teknikal. Okey. So ini adalah contoh, alright. Dan kemudian cadangan kajian untuk kajian tindakan ini berdasarkan kepada kita punya persekitaran saja sekolah. Okey, persekitaran sekolah. Kalau di penyelidikan dia lebih besar, melibatkan satu populasi yang lebih besar, melibatkan beberapa sekolah atau daerah atau zon, okey. Dan ini adalah sebahagian daripada contoh. Contohnya adalah contoh dalam kajian tindakan melibatkan peningkatan bagi meningkatkan kualiti pengajaran diri kita sendiri. Kalau penyelidikan dia lebih pendidikan secara umum. Okey, ini umum saja ya. Okey, jadi ini yang saya panggil kita kenali sebagai
kajian tindakan. Kajian tindakan proses ini cuma ada 4. Okey, 4 ini saja yang kita pegang, iaitu perhati, reflect, rancang dan kita buat tindakan. Dan ini akan melepasi dia akan berulang-ulang. Okey, dia akan berulang-ulang. Kitaran 1, kitaran 2. Sebenarnya kitaran 1 ini adalah jika 4 proses ini sudah berjaya, maka kita hanya perlu membuat refleksi dalam kitaran kedua, adakah lagi masalah-masalah yang timbul dalam kajian tindakan yang kita buat. Jadi kalau tidak perlu lagi kitaran kedua, maka kita stop pada refleksi yang terakhir. Okey, membuat refleksi yang pada kitaran 2, dan kalau perlu barulah kita masuk ke dalam kitaran yang seterusnya. Okey, ini adalah pelaporan. Saya tidak akan sentuh bahagian pelaporan kajian tindakan dulu. Okey, nanti demam kawan-kawan. Okey, jadi ini adalah antara panduan ringkas sebenarnya. Okey, so sebenarnya panduan ringkas ini sahaja perkara yang kita perlu fokus. Okey, kita perlu memfokuskan kepada pembudayaan ini dari konteks 4 pelaksanaan kajian tindakan ini, iaitu dari segi pemerhatian, membuat refleksi, merancang dan melaksanakan kajian tindakan itu. So apa yang ada dalam pemerhatian? Contohnya apa yang macam pengetua sudah sebut tadi, kita perhatikan isu dalam bilik darjah. Okey, apa yang berlaku dalam bilik darjah? Apa yang berlaku di dalam kita punya PDPR? Apa sahaja? Okey, apa saja yang berlaku dan kita kenal pasti apa masalah yang timbul. Dan masalah timbul itu kita support dengan evidence apa? Contoh, markah pencapaian akademik pelajar murid rendah. Macam pengetua tadi cakap, kenapa pelajar kita tidak boleh capai standard 6? Itu masalah. Jadi satu inquiry kepada kita, kenapa mengajar sampai begitu lama, paling campen pun budak itu boleh capai adalah standard 3. So means itu menjadi satu indikator bahawa kita perlu melaksanakan sesuatu untuk membantu pelajar kita mencapai standard 6. Jadi itu adalah satu bentuk inquiry. Jadi bagaimana keadaan fizikal, mental, prasarana, adakah dia memberi masalah, punca dia dan sebagainya, sikap murid macam mana, itu adalah based on pemerhatian. Selesai kita membuat pemerhatian, kita akan membuat refleksi. Jadi refleksi itu kita tanya pada diri sendiri. Imbas kembali, apa yang saya buat? Sejauh mana saya mengajar? Macam mana saya mengajar? Kenapa pelajar tidak faham apa yang saya ajar? Kenapa pelajar tidak boleh capai standard 6? Kenapa dan kenapa? Dan itu adalah sebahagian daripada proses untuk kita mengenal pasti punca. Okey, punca isu dan masalah itu berlaku. Jadi daripada situlah kita akan cuba memikirkan apakah jalan penyelesaian yang kita boleh laksanakan. Dan daripada refleksi itu kita akan membuat perancangan. Okey, bagaimana, apakah jalan yang kita rasakan masalah tidak boleh mencapai standard 6 itu kita boleh atasi. Sekurang-kurangnya apabila kita letakkan benda itu, pelajar boleh mencapai standard 6, tetapi pelajar itu hanya mampu mencapai standard 5. Means ada something wrong lagi. Ada yang benda yang tertinggal di situ. Mesti ada. Jadi benda itu kita buat reflect semula. Apa penambahbaikan kepada apa yang kita laksanakan, rancang itu dan laksanakan itu, dan untuk mencapai objektif yang kita tetapkan. Jadi dalam proses kita merancang, selepas kita membuat perancangan itu, kita akan membuat pelaksanaan. Jadi pelaksanaan itu mengikut apa yang kita guna. Macam tadi pengetua dah sebut, tools apa yang kita guna. Okey, apa yang kita dalam kita mengatasi satu-satu masalah tu, mencadangkan intervensi yang khusus itu, apakah tools yang kita akan guna, apakah bentuk penyelesaian prosedur yang akan membantu kita mencapai objektif dan juga membantu kita menyelesaikan masalah itu. Jadi selepas selesai 4 proses ini, kita buat pemerhatian semula daripada perancangan kita dan laksanakan tindakan kita. Adakah tertinggal mana-mana? Adakah terkurang mana-mana di bahagian perancangan kita? Kalau perancangan kita itu, rupanya saya tidak menyelitkan bahan ini. So, itu adalah sebahagian daripada penambahbaikan yang kita akan buat
hasil dari pemerhatian apa yang kita lihat, yang mana apa yang kita tengok itu kita sepatutnya objektif kita menumpukan kepada pencapaian standard 6, tetapi pelajar hanya capai standard 5. So means kita akan cuba menambah baik untuk memastikan pelajar itu kita boleh push pergi standard 6. Jadi kita buat refleksi semula dan kenal pasti isu, dan kita fikirkan lagi apa yang kita boleh tambah baik dan juga jalan penyelesaian yang seterusnya. Okey, jadi ini adalah salah satu contoh. Okey, satu contoh tema lah. Okey, salah satu tema yang mana kita boleh laksanakan untuk mencari masalah yang kita boleh kupas dalam kajian tindakan kita pada tahun ini berkaitan dengan isu pandemik COVID-19, yang mana kita faham bahawa pandemik ini memberi 1001 macam kekangan ataupun halangan terhadap kita punya pelaksanaan PDP ataupun PDPR. Jadi apakah isu utama yang kita mahu bawa di dalam pandemik ini? Cuma kita faham bahawa pandemik ini kita tidak boleh kawal, tetapi apa yang kita boleh kawal adalah masalah yang berlaku dalam bilik darjah. Dalam bilik darjah. So itu adalah sebahagian daripada perkara yang kita boleh fikirkan. Bolehkah kita buat kajian tindakan semasa pandemik ni? Boleh. Okey, boleh. Jadi antaranya adalah isu utama yang kita nampaklah ini sebagai satu senarai sajalah. Tidaklah menekankan untuk mesti buat ini. A, B, C, D, E, F, G, H ni mesti buat. Okey, tidak. Okey. So antara isunya adalah PDP kita banyaklah. Okey, banyak. Ini antara contoh saja. Okey, peranti contoh, kemahiran murid ataupun guru, tahap psikologi, konsentrasi, kestabilan internet, kehadiran murid, disiplin, sokongan, kemampuan ibu bapa. Ini adalah salah satu isu. Okey, ini adalah antara banyak-banyak isu yang timbul semasa pandemik COVID-19. Ini sebagai contoh saja, sebagai contoh. Jadi kalau ada isu-isu ini, maka isu ini kita adakah jika benda-benda isu ini berlaku, okey, maka apa yang kita pelaksanaan kajian kita, tindakan kita semasa pandemik ini sebagai contoh dapat dilaksanakan. Ini sebagai contoh, alright? Sebagai contoh. Okey, jadi maklumat untuk kawan-kawan, slide ini akan saya sharekan di One Stop kita. Okey, One Stop kita, dia akan ada satu rujukan yang khusus lah. Okey, nanti kawan-kawan boleh tengok. Okey, alright. Tidak banyak lagi. Okey, ini sebagai ringkasan kepada Jawatan Kuasa Tindakan Sekolah, yang mana Jawatan Kuasa Tindakan Sekolah ini bermula daripada idea pengetua sendiri yang dipengerusikan oleh pengetua sendiri. Okey, kemudian dibantu dengan naib-naib pengurusi semua penolong kanan. Saya selaku penjelas tindakan, dan saya dibantu oleh rakan-rakan JU sekolah. JU sekolah yang mana secara tidak langsung mereka ini akan membantu saya dan juga kawan-kawan untuk memahami kajian tindakan ini dalam konteks yang lebih mudah, yang lebih senang. Okey, lebih senang. So saya pasti pada hari ini selepas kita mendengar taklimat ini, saya pasti rakan-rakan boleh memberikan mengorak senyuman yang lebar lah, lebar bahawa kajian tindakan itu tidaklah sesusah mana. Sebenarnya benda ini kita cuma memerlukan sedikit perubahan kendiri sahaja. Okey, perubahan kendiri, perubahan dari segi persepsi dan sebagainya. Itu sahaja. Dan jawatan kuasa ini adalah dianggotai oleh semua ketua bidang aliran perdana, ketua jabatan tingkatan 6, ketua unit tingkatan 6 dan juga penatiah. So kita akan ada pelaksanaan seperti yang Tuan Pengetua cakap, kita akan ada kolloquium end of the process itu. Okey, ini adalah saya sentuh balik takwim. Okey, saya sentuh balik takwim. Pada hari ini kita sudah melaksanakan taklimat. Okey, taklimat yang berbentuk bengkel ringkas lah. Okey, bengkel ringkas, dan besok akan bermulanya fasa pertama, iaitu membuat catatan. Okey, membuat catatan pemerhatian. Okey, first kita cuma tumpu kepada 4 yang seperti yang saya katakan tadi lah. 4, pemerhatian, perancangan, pelaksanaan, pemerhatian, membuat refleksi, perancangan dan pelaksanaan. Itu sahaja sebenarnya. Okey, itu sahaja. Alright, itu sahaja dulu. Jadi pembudayaan ini kita akan bermula daripada base dia.
Okey, base dia. Jadi kita kekal kuatkan foundation kita supaya kita mempunyai kefahaman dan penguasaan terhadap kemahiran asas. Kita tidak perlu melangkau daripada ke advance sebelum kita menguasai yang asas ini dulu. Sebenarnya apa yang kita perlu jalankan di dalam pembudayaan ini memfokuskan kepada 4 ini saja. Okey, 4 langkah ini saja, iaitu membuat pemerhatian, membuat refleksi, membuat perancangan dan juga membuat tindakan. That's it. Okey. Alright. Jadi 6 hingga 13 akan buat catatan tempoh seminggu ini. 14 hingga 24 akan buat refleksi. Okey, akan buat refleksi. Bagaimana membuat semua ini? Saya sudah sediakan cantik-cantik template itu, tinggal isi fill in the blank saja dan benda itu akan dikongsikanlah selepas ini. Jadi 25 hingga 7 Oktober pembentangan catatan A dan B di peringkat unit ataupun panitia. Ini adalah bergantung kepada kreativiti lah. Okey, ketua jabatan, ketua bidang, ketua unit, okey, dan juga ketua panitia untuk memastikan benda ini kita boleh gain idea ataupun brainstorming. Brainstorming apa yang kita buat. So benda ini kita boleh gunakan apa saja platform perbincangan untuk memastikan bahawa pada catatan A dan B ini adalah dibincangkan. Okey, dibincangkan antara rakan-rakan sepenatia ataupun rakan-rakan dalam bidang. Okey, dalam bidang. Baiklah. Seterusnya dalam tempoh 7 hingga 28 November iaitu 4 minggu, di sinilah akan bermulanya kita membuat perancangan, kita membuat pelaksanaan dan kita membuat pemerhatian, refleksi sama ada apa yang kita laksanakan rancang itu akan memberikan dapatan yang kita harapkan, mencapai objektif dan sebagainya. Alright. So 4 minggu ini 7 hingga 28 November adalah fasa untuk kita melihat semua, melaksanakan perancangan kita dan seterusnya membuat refleksi semula. Okey. Jadi overall kita punya kolokium ini pada seperti yang pengetua cakap pada 11 hari bulan. Okey. Jadi selepas itu kita akan jilidkan, okey, pilih kajian tindakan dan sebagainya dan semua ini kita akan jilidkan sebagai satu dokumentasi keseluruhan pembudayaan kajian tindakan di peringkat sekolah. So rumusan dia di sini adalah daripada takwim ini, fokus kita adalah dari segi pembudayaan asas kajian tindakan yang merujuk kepada konteks, okey, A, B, okey, A adalah catatan pemerhatian, B catatan refleksi guru, C perancangan, D pelaksanaan, E pemerhatian semula, pemerhatian dan kita akan membuat refleksi semula. So itu adalah benda yang paling asas. Okey, paling asas. So kita menyediakan rakan-rakan guru dalam konteks pembudayaan dalam sekolah. Dan kita cuba untuk bantu jika ada rakan-rakan guru yang berminat untuk melibatkan diri dalam seperti yang pengetua hasratkan tadi untuk peringkat daerah, kajian pembentangan kajian tindakan peringkat daerah, peringkat zon, peringkat negeri ataupun peringkat kebangsaan. So itu adalah proses-proses yang berterusan lah. Tetapi pada peringkat ini kita memfokuskan pembudayaan itu. Kita kukuhkan dulu foundation kita. Okey, macam kita buat rumah lah. Okey, kita buat lantai, kita tanam sebelum buat lantai, kita ada piling dulu dan sebagainya. Lantai kita kukuh, tiang kita cukup besi dan semen, maka di situlah kita boleh buat rumah kita tegap dan kukuh. Jadi sama macam kajian tindakan ini, kita akan perkukuhkan foundation kita, asas kita. Alright? Okey, so terima kasih. Okey, selesai untuk bahagian kita punya penerangan apa itu secara ringkasnya kajian tindakan itu. Okey, now adalah masuk kepada bagaimana kita hendak membudayakan benda ini daripada konteks yang lebih mudah, yang mana menjadi satu ketakutan kepada rakan-rakan guru, beban tambahan kajian tindakan, bikin sakit kepala dan sebagainya. Okey. Jadi apa yang kita akan saksikan pada petang ini adalah bermulanya satu transformasi. Okey, transformasi minda di mana transformasi minda ini tidak perlu dibuat dalam konteks
yang begitu terlampau drastik ataupun terlampau memberi tekanan sehingga kita memikirkan bahawa benda ini adalah satu bentuk beban tugas tambahan. Tidak. Kita akan buat kajian tindakan ini dalam konteks yang lebih enjoy, yang lebih orang kata bukan paksa rela tetapi rela, lebih kepada rela, dan kita akan mendapat manfaat yang sebaiknya, sepatutnya, yang mana saya sebutkan tadi. Kita bermula dengan adopt. Tadi kita akan mendengar taklimat ringkas. Adapt, kita adapt kita punya pengalaman, pelaksanaan, kita punya idea-idea adapt, dan kita akan apply dalam bentuk kajian tindakan. Okey, jadi saya sharekan satu kaedah. Okey, satu kaedah yang mana kaedah ini telah diguna pakai di banyak tempat. Okey, banyak tempat saya bertuahlah. Saya bertuah sebab benda ini adalah salah satu inovasi saya yang telah saya bentangkan di peringkat kebangsaan sejak tahun 2018, dan dia menjadi salah satu bahan yang terbaiklah di peringkat kebangsaan pada masa itu. Dan bermulanya bahan ini, template ini adalah merupakan template yang membantu rakan-rakan memperbaiki persepsi rakan-rakan kepada kajian tindakan itu dalam konteks yang lebih baik, lebih mudah, dan dia tidak akan memberi satu tekanan yang berlebihan kepada rakan-rakan guru. Jadi template ini saya panggil sebagai My Baby Arit. Okey, kenapa My Baby Arit ini adalah dia adalah my first baby lah. Saya punya inovasi yang pertama. Okey, kenapa dia Arit? Apa itu Arit? Okey, Arit itu adalah singkatan kepada Action Research Template. Okey, Action Research Template. Kenapa dia 3.0? Okey, sebenarnya 2018 itu adalah 1.0. Okey. Dan 2020 itu dia menjadi 2.0. Okey, 2.0. Dan pada tahun ini dia berevolusi lagi. Okey, saya tambah baik dia selepas saya menggunakannya secara meluas di beberapa PPD Keningau, PPD KK, PPD Papar, PPD Penampang, PPD Kota Belud. So ada 5 PPD yang telah menggunakan kaedah ini. Okey. Dan benda ini saya rumuskan kepada satu kaedah di mana bagaimana saya dulu memikirkan bagaimana saya hendak membantu kawan-kawan saya ini menguasai asas kajian tindakan. Satu, bagaimana saya membantu kawan-kawan saya, kawan-kawan cikgu saya untuk meringankan beban fikiran dalam melaksanakan kajian tindakan. Ketiga adalah saya ingin memastikan bahawa membantu kawan-kawan, rakan-rakan guru semua untuk merealisasikan pembudayaan kajian tindakan ini di peringkat sekolah rendah pula. Sekolah, sekurang-kurangnya kita dapat menghasilkan satu kajian tindakan setahun, dan kita bentangkan di peringkat sekolah sekurang-kurangnya. Jadi ini adalah salah satu platform yang saya rasa cukup sesuai kepada rakan-rakan yang baru hendak mengenali kajian tindakan itu, baru hendak berjinak-jinak untuk menulis membuat kajian tindakan di peringkat sekolah. Dan saya mendapat angin lalu bahawa apa lagi kajian tindakan ni, dia bilang. Okey, tahun ini sudahlah banyak kerja itu ini. Okey, semua itu sebenarnya biasa. Cuma bagi sekarang ini, intervensi kita adalah bagaimana kita hendak membudayakan kajian tindakan di peringkat sekolah ini dengan lebih mudah. Jadi inilah jawapan dia. Okey, first, saya perkenalkan dululah My Baby Arit ini macam mana diguna. Jadi kita di peringkat sekolah akan menggunakan My Baby Arit ini sebagai cara untuk kita melaksanakan kajian tindakan. Okey. Dan berdasarkan template ini, inilah template yang rakan-rakan cikgu akan gunakan untuk menjalankan kajian tindakan cikgu. Okey, cikgu-cikgu semualah. Okey, jadi kalau kita nampak di sini saya sudah susun bahagian A apa, catatan pemerhatian. Seperti yang ada dalam yang saya terangkanlah. Okey, apakah catatan pemerhatian? So,
ini template ini saya sudah saya sudah bina dalam konteks yang mengikut keperluan EPRD. Okey, EPRD apa yang dia tekankan dalam pembudayaan adalah 4 perkara itu. Dari segi seperti yang kena sebut tadi itu adalah dari segi kita membuat pemerhatian, kita membuat refleksi, kita membuat perancangan dan kita juga membuat pelaksanaan. Jadi kajian tindakan ini untuk pengetahuan kawan-kawan, dia boleh bermula dengan sekeping kertas. Seringkas-ringkasnya sekeping kertas. Kalau lipat kertas ini pun boleh. Jadi janganlah ada persepsi bahawa kajian tindakan ini perlu satu sumber ataupun satu permulaan yang memerlukan berpages-pages. Okey, tidak. Dia bermula dengan sesimpel-simpelnya kita menulis dalam satu keping kertas. Paling simple. Jadi, saya cuba untuk rangkumkan kita punya kajian tindakan ini dalam bentuk template. Okey. Selalu kawan-kawan bermula dengan tajuk. Apa tajuk kajian tindakan ni? Apa ni? Satu hari berlalu. Hari kedua fikir lagi, apa tajuknya? Apa tajuknya? Berlalu hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, habis 1 minggu. Okey kawan-kawan, jangan dulu fikir pasal tajuk. Okey, itu adalah bahagian yang paling akhir dibuat oleh kita. So tajuk itu adalah benda yang paling akhir. So shu daripada kita punya kotak fikiran dahulu. Okey, sekarang ini adalah kita perlu fikirkan langkah pertama kita adalah kita mengenal pasti isu. Okey, mengenal pasti isu. Okey, isu sebagai contoh isu yang ada di sini adalah, ini contoh saja. Isunya adalah kita punya keadaan pandemik ini telah memberi impak begitu banyak kepada kita punya keberkesanan PDPR. Pelajar kita semakin boring. Kita semakin tidak bermotivasi. And then pelajar sepatutnya capai standard 5 ataupun 6, dia cuma capai standard 2 ataupun 1. Okey. Jadi itu adalah isu. Jadi selepas kita mengaitkan tentang isu, kita melihat kepada yang paling crucial dalam kita punya kajian tindakan ini adalah masalah dalam PDP kita atau PDPR kita. So masalah ini yang dikenal pasti yang sebaiknya adalah lebih spesifik. Okey, spesifiklah, kita kenal pasti spesifik mengikut kita punya subjek masing-masing. Okey. Sebagai contoh saya ambil satu isu yang saya baru saya kenal pasti. Contohlah 20 daripada 30 orang murid saya tidak menguasai topik 10.1 konflik sejarah dunia. Ini adalah sejarah tingkatan 4, ya, KSSM. Okey, ini adalah sejarah tingkatan 4. So, daripada sini kita tengok. Contohlah, saya buanglah ni yang lain-lain lah. Saya buanglah yang lain-lain ni. Contohlah, saya buang dulu yang ini. Okey. Sekarang ini saya cuba untuk dapatkan sedikit respon daripada kawan-kawan. Boleh ke tidak masalah ini saya tulis dalam konteks ini sahaja? Boleh ke tidak? Saya minta respon kawan-kawan. Boleh ke tidak masalah ini saya tulis begitu saja? Macam boleh. Saya rasa boleh. Boleh ah? Okey. Tepat sekali Cikgu Martin, Cikgu Tina. Okey, sebenarnya apa yang perlu adalah asas kita memulakan itu, jangan fikir susah-susah, jangan fikir panjang-panjang. Kenapalah dia satu baris begini? 20/30 murid saya tidak menguasai topik 10.1 tajuk konflik dunia. Sudahlah, apa lagi mau fikir? So yang penting kita sudah mengenal pasti masalah itu. Masalah itu. Cukup sampai di situ sahaja. Means apa yang selepas itu, idea itu akan berkembang ikut masa.
ikut masa, ikut kita punya kesediaan. Apabila kita bermula dengan satu kaedah yang mudah, kita mudahkan benda yang susah, maka dia akan menjadi satu kerelaan. Kerelaan pada diri kita, oi, senangnya kajian tindak. Okeylah, tulislah apa-apa lagi, kita jelaskan lagi lah, apalah semualah dan sebagainya. So, itu adalah satu permulaan yang memang simple. Cukup untuk kita memulakan kita punya penulisan, kajian tindakan itu dengan menyatakan isu itu dalam konteks yang lebih mudah, dengan menyatakan masalah itu yang dikenal pasti itu dalam konteks yang lebih simple. Kenapa? Tidak ada salahnya kita memulakan dengan satu konteks yang lebih simple sebab ini adalah kajian tindakan kita. Orang lain tidak tahu apa-apa tentang apa yang kita buat. Orang yang pakar dalam bidang ataupun subjek kita adalah kita sendiri. Cikgu sejarah, contoh. Cikgu sejarah. Cikgu BI. Saya tidak boleh interview Cikgu Tina, muat ni tak betul lah. Padahal saya ni cikgu sains sukan. So bidang saya adalah berbeza dengan cikgu Janet. Mungkin ada soalan dulu. Ada soalan? Sorry, saya salah tekan. Tersalah tekan. Okey, nasib baik. Kalau tidak kena minta RM20 tu. Ibu Nordin, Ya boleh saya. saya tanya, saya rasa macam Cikgu Nordin cakap kita boleh mula dengan satu. Yang 2, 3, 4, 5 tu saya rasa dia terwujud semasa kita buat mula kajian tindakan tu kan. Betul. Itu yang saya dari pengalaman saya. Dia boleh betul. tambah. Kita boleh tambah. Kita Semasa boleh tambah. buat kajian tu. Dalam Betul. proses saya dapati ada pula masalah lain. Ada beberapa yang tertinggal ni apa masalah dia orang. Betul. Tambah. Ya. That's why saya sarankan kita bermula dengan langkah pertama adalah kenal pasti satu masalah dulu. Okey. Dengan satu masalah itu dia akan menjadi satu macam chain reaction. Okey. Rantaian reaksi. Oh, rupanya ini lagi. Ini lagi. Dan ini lagi. Dan ini lagi. Dan ini lagi. Okey. Apabila kita kenal pasti, dia menjadi satu chain reaction. Kita kenal pasti apa yang mana masalah yang boleh diselesaikan, yang mungkin akan bagi chain reaction kasih selesai semua masalah yang bersangkut paut itu. Jadi itu jadi lagi smart. Okey. Sebenarnya dalam kajian tindakan ini kita tidak perlu menyelesaikan 10 masalah. Tidak. Kita bermula dengan paling asas adalah satu masalah yang paling penting yang mana memberi kesan besar kepada kualiti, kuantiti, prestasi pelajar kita ataupun diri kita sendiri. So, bermula dengan satu yang paling simple. So, daripada situ, kita kenal pasti daripada sejarah. So, daripada sinilah kita cuba untuk spesifikkan. Contoh, okay? Kita punya bidang adalah subjek kita ini sejarah. Subjek. Okay. Subjek kita adalah sejarah T4. Okey, subjek adalah sejarah T4. Topiknya adalah topik 10, perjuangan rakyat ke arah kemerdekaan tanah air. Standard kandungan yang terlibat adalah 10.1 konflik dunia, yang mana saya spesifikkan kepada standard pembelajarannya adalah menghuraikan perkembangan Perang Dunia Kedua. Jadi, di mana standard prestasi sebenarnya standard prestasi 3 ini adalah contoh saja. Sebenarnya standard prestasinya adalah sekejap ya. Yang 6 ini adalah ini. Saya kena betulkan. Pengetua sudah cakap. Apa pula mau capai standard 3? Mestilah standard 6. So ini. So standardnya adalah standard 6 yang kita hendak capai adalah menjana idea untuk mengelakkan negara daripada terlibat dalam konflik dunia. Okay, konflik dunia. So means ini adalah standard yang kita ingin capai. Okay, ingin capai dalam kajian tindakan kita. So ini adalah masalah yang dikenal pasti dan kita adalah based on issue yang kita hadapilah. Alright. Jadi selepas isu, so itu adalah kita punya base. Kenal pasti masalah. So daripada situ seperti yang selesailah. Okey.
selesailah fasa yang pertama. Kita membuat catatan pemerhatian. Ingat tak? Masalah ini benda-benda ni. Okey. Bahagian A ini sudah selesai. Okey, bahagian A ini okey. Bahagian A ini hampir selesai di mana bahagian A adalah melibatkan perkara subjek apa, topik apa, standard prestasi dan tahap penguasaan apa, isu apa, kenal pasti masalah dan kita membuat pemerhatian awal. Itu sahaja untuk 1 minggu ini yang cikgu akan laksanakan. Jadi apa pemerhatian awal yang kita buat? Okey, contoh di sini pemerhatian terhadap isu ataupun masalah itu kita nyatakan dalam konteks kuantiti dan kualiti berserta dengan punca dan sebab. Dan pemerhatian itu yang paling penting ada bukti dokumen, okey, bukti dokumen atau grafik atau gambar ataupun evidence ataupun tugasan-tugasan pelajar yang kita snapshot. Okey, snapshot penting. Dia sangat-sangat penting. Sebagai satu contoh, okey, berdasarkan pemerhatian awal, terdapat 20 orang pelajar tingkatan 4 kreatif tidak dapat menjawab soalan struktur. Okey, tidak dapat menjawab soalan struktur ataupun esei lah. Okey, berdasarkan penyemakan tugasan yang diberikan disebabkan tidak memahami, tidak menguasai topik 10.1 konflik dunia. Jadi ini adalah based on pemerhatian awal dan kita support dengan dokumen, grafik ataupun gambar, evidence, tugasan-tugasan yang kita sudah semak. Okey. Maksudnya di sini, inilah catatan yang kita buat. Simple, right? Untuk bahagian A, iaitu bahagian A yang mana dia dikenal sebagai catatan pemerhatian guru. Okey, bahagian A. So, adakah possible untuk kita melaksanakan benda ini, bahagian A ini dalam tempoh 1 minggu, kawan-kawan? Boleh bagi respon? Boleh ke tidak? 6 hingga 13. Boleh ke tidak kita selesaikan bahagian A? Dengan mengisi template, menggunakan template yang ada di sini. Boleh ke tidak? Cikgu Nordin, Ya. saya rasa untuk yang bahagian A ni memang boleh. Tapi ada Yes. masalahnya di sini. Kalau yang Masalahnya. evidence tu, Aha. macam kita minta respon dari pelajar ni susah sedikit kalau dalam masa online ni lah. Tak apa. Sebab benda itu adalah berterusan. Tidak semestinya kita kena selesaikan kena sediakan benda evidence itu Ini majalah-majalah beli deh. Sama itu pula. Nah, susun majalah beli. Okey. Tidak semestinya evidence ini kita kena sediakan sampai 10. 1 pun sudah cukup. Okey, 1 ataupun 2 berdasarkan beberapa orang pelajar, boleh, tidak masalah. Dan penglibatan pelajar dalam PDPR untuk mengikut subjek pun satu isu yang sangat-sangat bagus untuk kita mencari apa intervensi kita. Apa masalah yang berlaku sampai pelajar kita tidak mau ikut kita punya PDPR. Kita faham kita tidak boleh mengawal halangan telco ataupun halangan kemampuan family dan sebagainya. Tetapi benda ini mungkin kita ada satu intervensi khas untuk menyelesaikan, membantu pelajar kita bagi keluar daripada ataupun menguruskan halangan-halangan itu dengan kaedah cara yang kita rasa sesuai. Okey. Jadi tentang evidence itu janganlah difikirkan sangat. Yang penting evidence itu akan sentiasa kita cuba untuk dapatkan. Yang penting pemerhatian awal ini kita dokumentasikan. Okey. Kalau tidak dapat tugasan daripada 10 orang budak, dapatlah tugasan daripada 2-3 orang budak pun sudah cukup, yang mana mungkin pelajar-pelajar ini kita kenal pasti memang bermasalah. Jadi pelajar-pelajar yang langsung tiada respon ini kita kelompokkan dia dalam satu kategori kajian tindakan yang lain dulu. Begitulah contohnya, itu adalah kreativiti kita. Okey, seterusnya kita ada lebih kurang setengah jam. Okey, bahagian B. Okey, bahagian B adalah selepas kita selesaikan bahagian A itu dalam tempoh 1 minggu.
Apa itu bahagian B? Bahagian B adalah refleksi. Okey, refleksi kita mudah. Refleksi dalam kajian tindakan ini perlukan inquiry kendiri. Kita sentiasa bertanya pada diri kita. Dan kita mesti reflect pada diri kita sejauh mana apa yang kita laksanakan, apa yang kita gunakan ataupun apa yang kita ajar. Okey. Jadi antara inquiry yang kita boleh gunakan adalah saya sudah bantu rakan-rakan guru untuk menjawab inquiry kendiri ini supaya dia boleh rakan-rakan cikgu semua bolehlah bagi satu respon kepada diri sendirilah based on 5 perkara ini. Okey, 5 perkara ini adalah antara yang paling crucial yang mana boleh mengubah ataupun boleh membuat satu transformasi kepada perubahan dan juga menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Antaranya adalah kita mempersoalkan kita punya diri sendiri dulu. Ada persoalan-persoalan tentang amalan sendiri yang berlaku dalam tugas hakiki kita. Apa, mengapa, bila, siapa, bagaimana, dan benda ini akan saya terangkan lepas ini. Dan refleksi ini adalah menjawab kepada inquiry kendiri. Kita akan menetapkan sasaran matlamat berdasarkan refleksi dan juga mendapatkan idea awal jalan penyelesaian ataupun intervensi kaedah yang sesuai berdasarkan refleksi kita itu. Okey, bagaimana dia dibuat? Okey, buat saja dalam kotak ini. Apa pemerhatian kita? Okey, based on pemerhatian kita, apa latar belakang pelajar? So, refleksi kita apa? Okey. Jadi sebagai contoh, apakah latar belakang pelajar bermasalah? Okey. Pelajar 20 orang tadi itu, base pemerhatian kita adalah daripada tugasan, okey, tugasan. Okey, pemerhatian kita adalah berdasarkan tugasan yang diberikan. Okey, jadi kita perhatikan bahawa semua tugasan itu pelajar semua salah. Okey, jadi pertama adalah refleksi kita, apa latar belakang pelajar ini. So kita buat macam mana kita dapatkan maklumat, kita buat temu bual lah. Kita buat refleksi lah. Kita buat refleksi awal based on kita punya support evidence yang tertentu. Contoh, mungkin kita boleh dapatkan maklumat tentang pelajar itu di mana dia tinggal. Sejauh mana dia membuat ulang kaji satu-satu topik itu. Bagaimana dia menjalankan tugas. Adakah tidak halangan-halangan dia untuk menyelesaikan tugasan itu dan sebagainya. Ini adalah kita punya demografi lah. Demografi pelajar itu. Dan pemerhatian yang seterusnya, apakah punca masalah? Semua tugasan salah. So pemerhatian tugasan based on tugasan itu, kita nampak semua tugasan salah. Okey. Semua tugasan yang dibuat itu salah. So apa punca dia? Kita buat refleksi lah. Cikgu, kita buat refleksi. Contoh, cikgu hanya bagi YouTube saja. Okey, ini contoh ini contoh. Contohnya apa punca masalah? Cikgu hanya bagi YouTube saja. Lepas tu dia biarkan tanpa guidance dan sebagainya. So ini adalah kita punya refleksi kendiri lah. Okey, so selain daripada itu kita juga merenung apa yang kita buat, apa yang kita telah buat dan apa juga kesilapan-kesilapan kita mungkin adalah masalah-masalah yang tertentu dan sebagainya. Ini sebagai contoh saja. Cikgu hanya bagi YouTube saja. So itu adalah punca dia menyebabkan pelajar-pelajar kita ini tidak boleh menguasai ataupun tidak boleh memahami. Okey, jadi apakah berdasarkan pemerhatian, pelajar tidak dapat jawab soalan. So, adakah PDPR saya berkesan soalannya? Okey. Tidak ataupun kurang berkesan. Kenapa? Kenapa kurang berkesan? Okey. Okey, contohlah.
Kenapa kurang berkesan? Kita jelaskan di sini. Okey. Alright. Mungkin bahan saya terhad. Okey. Contoh bahan BBB, bahan bantu mengajar, BBM terhad. Okey, contoh. Alright, ini sebagai contoh. Jadi apa sasaran matlamat saya? Okey. Pelajar tidak boleh jawab soalan, then pemerhatian hanya capai standar tahap 3. Okey. Tahap 3. Okey, pelajar hanya capai standar 3. So, apa sasaran saya? Sasaran saya bantu pelajar capai tahap 6, baiki kaedah PDP saya. Contoh. Alright. Selepas itu, apa intervensi saya untuk pemerhatian ini? Okey, masih lagi ini. Okey. Masih lagi benda yang sama. Okey. Pelajar hanya tahap, apa intervensi saya? Contohnya intervensi saya adalah, contoh saya bagi sinilah. Okey, intervensi saya yang saya rasa saya boleh guna pakai untuk selesaikan ini adalah kerja minda menggunakan aplikasi TikTok dalam sejarah melibatkan untuk topik 10 perjuangan rakyat ke arah kemerdekaan tanah air dan memfokuskan 10.1 konflik dunia menghuraikan perkembangan perang dunia kedua dan mencapai tahap 6 dalam topik itu. So, itu adalah contoh bagaimana kita hendak membuat refleksikan diri. Okey. So far. Okey. Itu adalah bahagian B. Okey. Bahagian B adalah selepas kita melaksanakan catatan pemerhatian awal kita yang ini. Okey. Kemudian bahagian B kita akan laksanakan refleksi kita. Kita buatlah penilaian kendiri, refleksi kendiri supaya benda ini kita clear. Kita buat clear cut. Okey, tentang diri kita. Okey, so selesailah 1 minggu membuat bahagian B. Okey, rasa-rasanya bahagian B ini boleh selesai ataupun tidak dalam tempoh 1 minggu. Selepas bahagian A selesai. So, bahagian A dan B inilah yang kita akan bawa dalam perbincangan PLC kita antara kita punya ketua bidang, kita punya penatia, kita punya rakan-rakan yang lain untuk kita cuba untuk brainstorming apa lagi yang kita boleh masukkan. Okey, kita boleh masukkan. Maksudnya apabila kita ada PLC itu, kita ada perbincangan brainstorming seperti itu, kita sudah cuba ada satu inisiatif untuk mengembangkan idea, meningkatkan kualiti. Ataupun kita cuba untuk menjana idea supaya benda ini boleh dijelaskan dalam konteks yang lebih clear. Okey, lebih clear. Okey, saya rasa tidak ada satu masalah pun yang menghalang kita dalam tempoh 2 minggu ini, selepas ini kita akan kita dapat menyelesaikan bahagian A dan bahagian B. Okey, bahagian A dan bahagian B. Alright, seterusnya selepas kita membuat refleksi, ini sahaja yang sebenarnya yang perlu kita buat. Okey, dalam pembudayaan kita ini yang saya panggilkan, kita bermula daripada asas kajian tindakan itu dan berbeza dengan apa yang rakan-rakan tahu sebelum ini adalah kajian tindakan itu mesti bermula dengan satu penulisan besar ataupun dia kena fikirkan satu daripada yang paling besar-besar dulu. So, ini adalah benda yang paling asas. Okey, selesai bahagian A dan B, kita masuk kepada tempoh 4 minggu yang kita sudah rancang, iaitu bahagian C, okey, perancangan, bahagian D, okey, pelaksanaan, okey, dan juga bahagian E ataupun pemerhatian, dan E, F adalah kita membuat refleksi semula. So, kita tengok satu persatu, kita cuba kupas dalam masa setengah jam ini bagaimana kita hendak go through kepada bahagian C, perancangan. Okey. Perancangan ini lebih mudah. Saya sudah setkan apa elemen-elemen di bahagian C ini dalam konteks yang lebih ringkas, lebih mudah, tetapi dia menjurus kepada base yang kita ingin capai.
Okey, jadi bahagian C ini, di bahagian perancangan ini, kita mulakan dengan kita menetapkan objektif. Dan objektif itu kita perlu kita garap, kita hasilkan dalam bentuk objektif umum dan juga objektif khusus. Jadi simple, apa itu umum, apa itu khusus, dan ini sama macam kita buat RPH. Okey, kalau umum kita menyatakan perkara harapan yang dijangka akan dicapai secara umum. Just kita state saja. Contohnya di sini meningkatkan kefahaman pelajar dalam topik 10.1 konflik dunia umum. So tidak ada apa-apa indikator di sana, tidak ada kuantiti, tidak ada quality. Means kita just state benda itu secara umum. Spesifik pula kita menyatakan ada dia punya elemen-elemen untuk memastikan dia ni ada benda yang mau dicapai. Ada dalam bentuk kuantiti ataupun quality yang kita hendak capai. So dalam kita membina satu objektif itu yang spesifik ini, dia ada beberapa perkara. Satu, menyatakan hala tuju. Okey, apa hala tuju kita dalam objektif kita? Yang spesifik. Dan juga menyatakan sasaran yang hendak dicapai. Serta ada tanda aras yang boleh diukur dalam bentuk kuantiti dan kualiti. Okey, dan saya ingin membawalah kepada rakan-rakan, okey. Sebenarnya dalam kajian tindakan ini kita boleh saja dalam bentuk kuantiti ataupun kualiti. Kebanyakan kita berfikir asyik kuantiti. Okey, kuantitinya 10/10 adalah bagus. 5/5 adalah paling cun. Capai standard 6, okey, bagus. Okey, itu adalah dari segi bentuk kuantiti. Dan saya juga sentiasa menekankan dalam mana-mana bengkel saya, kualiti itu juga penting. Okey, penerapan kualiti-kualiti. Contoh, nilai-nilai murni. Kita hanya berfokus kepada prestasi. 100%. 10/10, 50/50, 60/60. Semua itu adalah kuantiti yang menunjukkan prestasi. Tetapi bagaimana pula dari segi konteks kualiti? Apa nilai yang pelajar akan dapat? Contoh, dia bekerja sama, dia ada keyakinan, dia menghormati guru, dan benda-benda itu adalah antara perkara-perkara yang kita selalu terlepas pandang. Tanpa kualiti-kualiti itu, dia akan menjadikan pelajar kita ini pelajar cemerlang tanpa jiwa. Pelajar cemerlang tanpa jiwa. Di sana dia memang pandai, tapi dari segi reality kualiti dia tidak hormat pada kita. Dia cakap kasar pada kita. So means ini adalah secara tidak langsung lah. So cuba untuk kaitkan sedikit kuantiti dan kualiti. Alright, sebagai contoh, ini adalah sebagai contoh kuantiti, okey, di mana kita mengambil kira hala tuju spesifik, yang sasaran yang hendak dicapai, tanda aras yang boleh diukur. Contohnya meningkatkan kefahaman pelajar, okey, pelajar terhadap topik 10.1. Ini hala tuju dia. Hala tujunya adalah, hala tuju kajian tindakan ini adalah untuk meningkatkan kefahaman pelajar. Contoh, terhadap topik 10.1 konflik dunia. Ini adalah sasarannya. Okey, sekurang-kurangnya mencapai, saya spark dengan pengetua tadi. Mencapai standard 6. Sehingga mencapai untuk mencapai. Okey, untuk mencapai tahap penguasaan standard 6. So ini adalah dia punya kualitinya. Okey, kualitinya dan juga kuantitinya. Okey, kuantitinya. So daripada situ kita ada umum dan spesifik. Okey. Selalu rakan-rakan guru tanya, berapa objektif yang kita hendak tetapkan? Okey, sekurang-kurangnya 1. Okey, sekurang-kurangnya 1. Dan kalau kita tetapkan begitu banyak objektif, persoalan dia, contohlah kita tetapkan objektif sampai 5. Dia punya persoalan adalah mungkin dalam tempoh 4 minggu
kita hanya mampu mencapai 3 objektif daripada 5 itu. So, kita kena fikirkan bahawa persoalannya, adakah semua objektif itu kita boleh capai dalam tempoh 4 minggu? Jadi 4 minggu itu adalah antara yang sangat-sangat penting. Okey, kenapa? Selalu kena tanya, cikgu dia lah, kenapa 4 minggu sahaja? Okey, kenapa 4 minggu? Dia punya pelaksanaan dia ni. Okey, kenapa 4 minggu? Okey, pada rasionalnya adalah kita hendak menyelesaikan masalah itu secepat mungkin. Kita tidak mau drag benda itu jadi 6 minggu, 8 minggu, 10 minggu, dia jadi satu prolong. Kalau boleh dalam 2 minggu selesai, lagi bagus. Tetapi untuk kajian tindakan sebaiknya benda itu proses dia dalam tempoh 4 minggu. Maksudnya 4 minggu itu adalah memberikan kita ruang yang cukup untuk memastikan dari segi pelaksanaannya adalah teratur. Dari segi kebolehcapaian objektifnya adalah tinggi. Selesai masalahnya juga tinggi dan terkawal, dan kita kontrol semua itu. Okey? Dan kalau terlalu panjang kajian tindakan itu, maksud dia kajian tindakan itu menjadi rigid. Okey? Dia bukannya memudahkan kita. Sepatutnya masalah itu lagi cepat selesai, lagi bagus. Okey. Jadi contoh kita menyelesaikan benda itu secara cepat itu, itulah yang akan menjadi panduan kepada rakan-rakan cikgu kita yang lain untuk menengok, cepatnya dia menyelesaikan masalah. Apa yang dia guna? Itu akan menjadi inquiry pula kepada kawan kita untuk bertanya pada kita apa yang sebenarnya yang kita laksanakan. Okey. Jadi itu adalah spesifik. Jadi strateginya adalah kita nyatakan sini saja. Terjaminda menggunakan aplikasi TikTok. Okey, alatnya adalah aplikasi TikTok. Okey, jadi cadangan untuk penggunaan instrumen yang lain adalah contoh handphone, aplikasi TikTok, okey, laptop, broadband dan sebagainya. Ini adalah alat sokong yang menyokong kepada keberkesanan intervensi kita itu. Okey, intervensi kita itu. So, perkara ini adalah menjadi satu yang baguslah. Bagus, di mana indikator kejayaan intervensi ini adalah antara part yang crucial di dalam kita punya perancangan. Apa yang kita yang menunjukkan bahawa indikator, tanda yang mana intervensi kita itu berkesan dan boleh menyelesaikan masalah dan berjaya. Okey. Contohnya di sini 20 orang pelajar dapat membuat kronologi tentang konflik dunia berkaitan dengan Perang Dunia Kedua dengan tepat. Okey, tepat. Okey, contoh tepatlah. Tepat. Okay, ini adalah dalam konteks kuantiti dan kualiti. So, itu adalah contoh. Okey, contoh. Kita boleh tambah baik lagi lah benda ini. So, selesailah benda ini, bahagian C ini, perancangan kita ini. Okey, perancangan kita ini dalam konteks bahagian C. Dan sebagai tambahan, okey, sebagai tambahan, terjaminda ini, cadangan intervensi ini kita tambahkan dengan cara menggunakan intervensi. So, caranya adalah mengikut senarailah. 1, okey, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, contohlah. Contoh. Okey, cara menggunakan intervensi. So, ini kita detailkan. Okey. Ada rakan guru tanya, cikgu dia bilang, prosedur yang bagus adalah prosedur yang macam mana? Okey, ini adalah perkongsian lah. Prosedur intervensi ataupun intervensi yang bagus adalah intervensi yang mudah untuk dilaksanakan, tidak melibatkan prosedur yang begitu rumit, okey, dan lagi simple, lagi bagus. Tidak melibatkan sampai contoh, kita buat perbandingan lah. Okey, cara menggunakan intervensi ini adalah 1 adalah 5, 1 lagi adalah 10 langkah. Mana yang lebih bagus? Of course, yang 5 langkah ini lebih bagus daripada 10. Okey, kadang-kadang ada orang fikir begitu. Ringkas langkah lebih bagus. Sebenarnya bergantung kepada satu-satu intervensi yang kita guna pakai. Ada yang melibatkan 10 langkah itu, dia melibatkan beberapa perkara yang akan memberi kesan kepada
penambahbaikan ataupun keberkesanan satu-satu intervensi itu. So terpulang pada cikgu, tidak ada satu hukum, okey, yang mana yang simple itu lebih bagus, yang ringkas itu lebih bagus, atau yang lebih panjang itu bagus. Bergantung kepada kreativiti dan juga kita punya penilaian sejauh mana benda itu menyelesaikan masalah kita. Okey, alright. So selesai untuk bahagian C. Now bahagian D. Bahagian D lebih kepada bagaimana kita laksanakan kaedah pelaksanaan yang mana melibatkan kitaran satu ini. Jadi kitaran satu ini lebih kepada yang apa yang kita cakap lah, kita buat pemerhatian pemerhatian, kita buat refleksi, kita laksanakan dan juga kita buat tindakan. So tindakan ini kita detailkan, kelas kita, bilangan kita berapa, jumlah pelajar berapa, lelaki perempuan, bila kita laksanakan, temponya dalam 4 minggu contoh, 8 sesi, masanya bila dan sebagainya. Jadi kaedah pelaksanaannya itu kita rumuskan dalam bentuk carta aliran penggunaan intervensi. Di sini saya tunjukkan. Okey, mula dengan 1, 2, 3, 4. So, carta aliran inilah yang akan memudahkan orang lain memahami kita punya kajian tindakan ini dalam konteks yang lebih jelas. Okey, dengan lebih jelas, dia akan menjadikan kita punya kajian tindakan ini akan jadi menarik. Macam mana kau buat? Simple saja benda ini. Coba tengok ni. Contoh. TikTok. Yalah, TikTok ni kita tahu dia hiburan saja. Tapi macam mana kau gunakan TikTok ini dalam mengajar sejarah? Sudahlah konflik dunia, perang dunia kedua lagi. Macam mana benda ini boleh digunakan TikTok? Kau tengok ni. Okey, satu persatu. Okey, contoh. Alright. Selepas itu, dalam kita pelaksanaan, kita jelaskanlah serba sedikit dia punya proses, okey? Dia punya proses itu, okey? Ini adalah pelaksanaan dan pelaksanaan itu mesti berpusatkan kepada pelajar. Jangan berpusatkan pada guru. Kalau berpusatkan pada guru, itu yang akan jadi kita punya apa yang kita buat itu kurang berkesan. Okey. So, kita sebaiknya adalah berpusatkan pada pelajar. Kalau pelajar itu mungkin kita boleh buat anggaran lah 80% itu pelajar, 20% itu adalah guru. So proses itu macam ini, contohnya kita detailkan secara ringkas. Guru memberi penjelasan kepada tentang terjaminda menggunakan aplikasi TikTok, pecah kepada kumpulan, bimbing dan sebagainya, laksanakan aktiviti itu dan hadiah diberi untuk jawapan yang betul, penghargaan dalam bentuk bergambar dan ada disupport dengan eviden-evidennya. Okey. So ini kita akan dokumentasikan. Ini adalah jiwa KT itu. Okey, ingat kawan-kawan bahawa KT ini lebih kepada bagaimana kita proses kita hendak menyelesaikan masalah. Itu yang orang akan mau tahu. Orang mau tahu bagaimana kita selesaikan masalah itu. Macam mana kita boleh pastikan topik 10.1 itu pelajar boleh capai standard 6. Itu menjadi satu persoalan. So, caranya adalah merujuk kepada prosedur yang dibina oleh kita sendiri. Okey, contoh. Daripada situ, selesai je kita buat pelaksanaan, detailnya dan sebagainya ada. Okey, kita cubalah sedaya upaya dalam tempoh 3 bulan kita membuat pembudayaan ini, kita cubalah sedaya upaya untuk mengadakan benda-benda inilah. Okey. So selesai bahagian D pelaksanaan, kita masuk kepada bahagian F, membuat pemerhatian semula. Jadi di sini adalah persoalan-persoalan dia. Catatan pemerhatian ini adalah antara perkara yang cikgu-cikgu kena jawab berdasarkan apa yang cikgu laksanakan. Pertama adalah catatan pemerhatian yang kita perlu buat adalah menjawab kepada kita menyatakan semula apa yang berlaku semasa kita melaksanakan intervensi ini. Apa perubahan, apa sikap kita, apa sikap pelajar, apa cabaran-cabaran yang kita lalui dan juga penerimaan pelajar kita dan sebagainya. Itu antaranya. Yang kedua adalah kita membuat perbandingan situasi perubahan yang berlaku sebelum dan selepas intervensi kita gunakan. So means catatan pemerhatian awal itu menjadi kita punya KPI. Kita punya tanda aras. Ada ke tidak perubahan yang berlaku. Dan
benda-benda itu kita dokumentasikan dalam bentuk, kita sokong dengan dalam bentuk evidence, bukti bergambar ataupun carta ataupun graf, mana-mana yang sesuai untuk memastikan kita boleh melihat perbezaan sebelum dan selepas, before and after. Okay? Dan kita mengenal pasti sama ada objektif tercapai dan juga jangan lupa satu adalah tentang indikator, adakah mencapai sasaran yang KPI, KPI yang ditetapkan. Okey. Okey, yang kita lah, adakah KPI kita standard 6 itu tercapai ataupun tidak? Okey, daripada situ kita akan buat penilaian lah. Okey, penilaian. Jadi ini adalah 4 soalan yang kita boleh jawab based on catatan pemerhatian dari konteks pelaksanaan itu. Jadi kaedah mengumpul data kita ini banyak cara. Okey, banyak cara. Data-data kita ini kita boleh kumpul. Kalau pelajar, data pelajar ini kita boleh kumpul daripada kita punya temu bual ataupun chat kita. Itu pun adalah evidence yang bagus. Okey, temu bual, laporan kehadiran kita, soal selidik, ringkas. Okey, dalam kita membuat soal selidik itu kalau 1 ataupun 2, 3 soalan pun sudah cukup. Okey, sudah cukup untuk kita bina satu data yang kita akan analisis menunjukkan bahawa itu akan membawa kepada jawapan ataupun respon yang kita perlukan. Okey, data soal selidik, dan yang paling basic sekali adalah data daripada tugasan ataupun lembaran kerja yang kita berikan. Daripada situ kita akan buat analisis data. Okey, analisis data mendapati bla 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 bla. Jadi bagaimana analisis data itu? Selalu kawan-kawan berfikir bahawa analisis data ini kena melibatkan satu proses statistik yang rumit. Tidak perlu, cikgu. Okey, hanya serendah-rendah kaedah menyatakan analisis data dalam bentuk mean, mode, median. That's it. Deskriptif saja. Okey, deskriptif saja. Okey, dan disokong dalam bentuk carta ataupun form ataupun statistik mudah ini. Okey, statistik mudah. Alright. Jadi itu adalah bahagian E, pemerhatian semula apa yang kita telah laksanakan dan based on kita punya data dan juga analisis data. Dan bahagian terakhir paling simple. Paling simple, kita buat refleksi semula keseluruhan apa yang kita buat daripada A sampai E. Okey, daripada A sampai E, iaitu dalam bentuk catatan refleksi PDPC kita merujuk kepada keberkesanan. Adakah objektif yang kita tetapkan itu tercapai ataupun tidak? Tidak perlu pun kita jelaskan ini. Okey, tercapai. Jadi kalau tercapai, bagaimana benda itu boleh tercapai? So kita buatlah sikit penulisan, jelaskan sikit-sikit. Intervensi berkesan ataupun tidak? So di sini kita akan nilaikan semula. Kalau tidak berkesan means kita perlu masuk kepada kitaran kedua. Okey, kitaran kedua untuk memastikan benda ini boleh selesai. Okey, maksudnya proses ini berulang. Berulang, tetapi yang bagusnya dia tidak perlu ulang daripada A. Kita hanya perlu ulang bahagian perancangan, pelaksanaan. That's it. Means ada something wrong di bahagian pelaksanaan ataupun di bahagian perancangan ataupun kita kena ubah sesuai dari segi intervensi. Contohlah, contoh. Okey. Jadi puncak kejayaan ataupun kegagalan kita jelaskan dalam konteks yang ringkas, perubahan emosi, tingkah laku, adakah apa yang kita boleh nampak daripada pelajar? Bersemangat, tidak bersemangat, ataupun benda ini semakin kritikal dan sebagainya. So kita akan buat rangkumkan di situ. Jangan lupa juga perasaan kita sebagai pengkaji, kita mestilah ceritalah sikit. Sebab ini adalah kajian kita, hendakkan kita tidak cerita apa-apa tentang diri kita. Of course lah kita gembira. Apabila semua pelajar daripada 20 itu, yang ada masalah itu, semuanya 330 itu, selepas kita melaksanakan intervensi itu, semua dapat standard 6. Wow. So means kita happy. Alright. Dan cadangan seterusnya, intervensi ini akan diteruskan, ditambah baik. Apa potensi intervensi ini? Dan apa harapan kita at the end of our proses ini. Okay. So, tamatlah bahagian A, B, C, D, E, F,
dalam konteks yang mudah, yang mana inilah template yang rakan-rakan cikgu akan gunakan untuk membudayakan kajian tindakan peringkat sekolah kita pada tahun ini. Kita bermula daripada satu bentuk yang asas dan kita mau benda ini berlaku. Kita realisasikan pembudayaan ini dalam konteks yang lebih mudah dan kita jayakan pembudayaan ini. Okey, dan saya tidak nampak ada halangan yang besar untuk kita tidak boleh buat kajian tindakan untuk setiap kawan-kawan ini menghasilkan sekurang-kurangnya satu kajian tindakan dan kita tidak nampak benda ini boleh memberi beban tugasan tambahan. Malahan dia akan bagi kita refresh. Kita akan lebih banyak membuat refleksi dan kita cuba untuk menambah baik apa-apa yang pada diri kita yang kurang dan cuba untuk membantu anak-anak didik kita supaya mendapat manfaat daripada apa yang kita laksanakan. Okey? So itu saja seperti yang saya janjikan. So itu saja daripada saya. So ada soalan, saya buka kepada soalan. Mungkin ada beberapa pertanyaan ke apa semua. Sebelum saya serahkan kepada mungkin pengetua, mungkin ada sedikit komen, penambah, ada sedikit tambah, mungkin dia ada idea ataupun tambahan yang mungkin boleh bagi lagi kita punya pembudayaan pada petang ini. Ada soalan? Semua sekarang nampak nur kah? Nordin, Ya saya. Fiona apa nih? Sorry, itu yang kita kasih apa tuh kan kita punya yang kita mau bagi soalan tuh kita punya mesti pelajar kita kan ataupun boleh katakanlah saya mau tes tuh yang something lah punya apa kan tapi tes sama anak buah saya di rumah begitu. Mesti kita punya pelajar. Ya, mesti kita punya pelajar sebab dia Dalam kelas yang kita mengajar. Ya, betul. Dalam kelas kita sudah cukup. Ya. Oh, oke. Habis bukan senang kan sekarang mau jumpa. Ya, sebenarnya benda ini ikut kreativiti kita. Mungkin dalam PDPR pun sudah menyediakan 1000 macam masalah. Mungkin kita boleh ambil satu masalah yang mana kita nampak dia penting, crucial dan menarik minat kita. Ingat key dia adalah menarik minat kita untuk kita selesaikan. Means kalau ada minat untuk menyelesaikan masalah itu, disitulah bermulanya kerelaan kita untuk melaksanakan kajian tindakan. Habis ada saya terfikir kalau let's say kalau anak buah saya lebih mudah. Kalau let's say dia boleh selesaikan, dia boleh berjaya kan dengan tu teknik, means boleh berjaya juga dalam kelas kita sendiri dengan budak-budak kita. Tidak boleh. Why not kita boleh terus kan? apply? Ya. Why not kita tidak terus apply kepada pelajar-pelajar kita? Okey, benda ini mungkin benda ini kadang-kadang kita fikirkan bahawa kita fikir mesti daripada 30 pelajar itu dan sekarang kita faham masalah PDPR kan, ada pelajar yang participate, ada yang tidak. Means kita jangan risaukan tentang jumlah itu. Yang penting kita laksanakan mana yang ada, yang terlibat, yang memang bagi komitmen tapi dia ada masalah itu. Kita cuba tumpu untuk bantu kepada mereka dulu. Kepada yang tidak langsung tidak melibatkan diri itu kita kumpulkan dia dalam satu mungkin idea yang lain bagaimana kita hendak menarik minat dia join lepas itu. So means masalah PDPR ini bukan satu, bukan dua, dia banyak. So means masalah itu kita susun pelan-pelan, kita tengok mana satu yang crucial, paling yang kita bantu adalah macam yang saya mau bantu adalah betul-betul ada pelajar yang committed, yang mau belajar. Itu satu dan kita juga tidak lupakan pelajar-pelajar yang memang tidak melibatkan diri dan kita cuba kenal pasti apa masalah yang berlaku pada diorang ini. Cuba it mean satu-satulah kita selesaikan, ikut time frame dia pelan-pelan. Cuma untuk dalam pembudayaan kajian tindakan ini kita cuba untuk spesifikkan satu yang menarik minat kita. Okey, satu masalah yang cuba kita selesaikan, yang mudah untuk yang kita boleh selesaikan dan kita juga tidak meninggalkan masalah-masalah yang lain lah. Cuma dia menunggu masa untuk diselesaikan. Begitulah cerita dia. Okey, ada lagi soalan? Satu lagi. Saya rasa soalan bodoh juga nih. Pandai. Itu kajian tindakan dia punya result mesti positif lah kan? Means mesti berjaya. Sebenarnya ini soalan ini sebenarnya bagi saya ini adalah soalan yang bagus, Fiona. Okey. Bagi saya kalau benda ini berjaya, yes,
dia akan memberi satu kebahagiaan pada kita. Tetapi kalau tidak berjaya, maksudnya masalah itu unik dan perlukan satu sentuhan yang lain, mungkin intervensi yang lain, untuk kita cuba untuk fikirkan apakah cara penyelesaian yang kita boleh gunakan, apakah intervensi yang seterusnya. Jadi benda itu sebenarnya tidak berjaya itu akan membuatkan kita berfikir terbuka, lebih terbuka, bagaimana kita hendak memperbaiki amalan-amalan kita ini. Maksudnya orang lain sudah settle masalah itu, dia setakat itu sajalah. Tetapi yang kita ni macam mana ni ya? Jadi kita ada inquiry kita. Kenapa benda ini tidak berjaya? Kita teruskan dengan guna itu, guna ini, sehinggalah mendapat, orang kata, daripada 10 itu yang gagal itu, tiba-tiba muncul 2 orang pula yang berjaya, meletup lagi tu. So itu adalah salah satu, dia tidak semestinya terus meletup menyelesaikan masalah total, tetapi dia punya main perkara ialah apa yang kita dapat daripada benda kajian tindakan ini dari segi cara kita berfikir, dari segi cara kita menyelesaikan masalah, dan juga dari segi menambah baik kita punya kualiti-kualiti yang mungkin sebelum ini kita kurang. Okay, dan kita selama ini guna apa yang sedia ada, tetapi benda ini akan bantu kita menjadikan sentiasa fresh. Orang bilang ada satu-satu masa itu kita perlukan wow factor untuk jadikan kita lebih bermotivasi, bersemangat dan sebagainya. Contohlah, ya. Okay, thank you. Baik. Okay, ada lagi yang lain? Ada lagi? Okay. Saya rasa tiada. So saya suka untuk jemput Tuan Pengetua semula. Saya ni adalah antara orang yang suka dengar dia punya idea ni. Kadang-kadang ada benda yang tidak terfikir oleh saya. Mungkin Pengetua boleh bagi sikit mungkin komen ataupun bagi sikit pendapat, idea. Mungkin boleh kita bantu cikgu-cikgu kita ini untuk merealisasikan pembudayaan kita ini dalam konteks yang lebih selesa dan juga mungkin akan memberikan satu manfaat tambahan lah hasil daripada brainstorming ataupun perkongsian ilmu kita pada petang inilah. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan Tuan Pengetua? Terima kasih. Jadi sebagaimana yang saya nampak template tadi itu memang sangat mudah lah, sangat senang untuk diikuti. Jadi harapan saya agar semua guru dapat melaksanakan kajian tindakan dengan menggunakan template yang disediakan, yaitu My Baby Earth, dan memang mudahlah. Semua tinggal macam kita kasih isi saja. Betul. Ya, boleh dibuat saja. Jadi memudahkan. Jadi terima kasih Cikgu Nurdin. Dan ingatlah untuk membuat kajian tindakan ini ada isu baru buat kajian. Tapi di dalam kelas kita memang banyak isu, sebagaimana saya katakan tadi. Kalau kita tidak mempunyai mencapai KPI itu, mesti ada isu di mana-mana. Tapi mencari isu ini, sebagai yang dikatakan tadi, berbagai caralah. Dan tapi mesti tahu bahwa kajian tindakan ini pada akhirnya akan mengubah 2 perkara. Yaitu dia akan mengubah diri kita sendiri. Budaya, cara kita mengajar. Bagaimana kita menyampaikan ilmu kepada pelajar, daripada tidak efektif kepada efektif. Jadi perubahan kita itu merupakan satu perubahan budaya, dan kadang-kadang perlu kajian tindakan untuk mengubah teknik kita itu. Okay. Yang kedua ialah daripada kajian tindakan itu kita berjaya mengubah prestasi pelajar, dan itu adalah matlamat akhir kita, yaitu mengubah prestasi pelajar. Dan jadi syabas dan tahniah kepada Cikgu Nurdin dan juga kepada semua guru serta yang telah berjaya mengikuti taklimat pada petang ini. Terima kasih. Terima kasih Tuan Pengetua atas pandangan dan juga respon yang telah diberikan. Syukur Alhamdulillah, seperti yang kita rancang, kita telah melaksanakan pembudayaan pertama kita pada hari ini, dan kita juga kita nampak bahawa saya juga melihat bahawa template ini akan membantu rakan-rakan untuk melaksanakan kajian tindakan ini dengan lebih mudah. Dan selepas ini saya akan sharekan bahan-bahan ini di one stop kita. Saya sudah sediakan.
bahan-bahan ini untuk capaian dan juga rujukan kawan-kawan supaya misi untuk menghasilkan kajian tindakan ini dapat direalisasikan. Jadi nampaknya kita sudah sampai ke kemuncak taklimat kita. Okey. Jika ada sebarang pertanyaan, bolehlah PM saya ataupun rakan-rakan JU sekolah yang lain. Okey, contohnya Cikgu Abdullah, Cikgu Suzana, Cikgu Susi, Cikgu Sadam, Cikgu Nurhaliza, Cikgu Mini dan juga Cikgu Samson. Ada 7 orang JU sekolah kita ni boleh dihubungi dan mereka insya-Allah boleh bantu rakan-rakan untuk clearkan lagi mana-mana kekusutan berkaitan dengan penulisan kajian tindakan ini. Okey, itu yang saya rumuskan bahawa benda ini adalah kita bermula daripada yang paling asas. Okey, kita bermula dengan paling asas dan kita cuba ubah persepsi kita itu menjadi benda yang susah ini menjadi lebih senang dengan tujuan kita cuba untuk menambah baik apa yang kita kurang. Okey. Jadi daripada saya itu saja. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Pengetua Encik Jackson Sigo kerana sudi bersama kita daripada awal sampai akhir merasmikan sampailah habis kita punya sesi pada petang ini, setia bersama kita. Inilah yang kita panggil sebagai support kuat kepada kita semua. Terima kasih dan semoga rakan-rakan menguatkan semangat dan terus berusaha menghasilkan kajian tindakan seperti yang dihasratkan, dan kita akan sentiasa berhubung dan kita sentiasa akan brainstorming dari masa ke semasa, dan saya dan Jawatan Kuasa akan mengingatkan fasa-fasa yang kita sudah tetapkan ini sebagai reminder. Okey, satu reminder kepada kawan-kawan supaya meneruskan mengikut kajian penulisan kajian tindakan ini menggunakan template My Baby Aret ini dari mengikut fasa-fasa ataupun tarikh-tarikh mengikut takwim yang telah ditetapkan. So itu saja daripada saya. Terima kasih Tuan Pengetua. Terima kasih rakan-rakan PK penolong-penolong kanan semua, rakan-rakan guru, rakan-rakan pensyarah yang hadir pada petang ini. Terima kasih. Dan jangan lupa mengisi kehadiran, mengisi kehadiran yang disediakan oleh Cikgu Liza. Dan kehadiran ini akan diambil kira sebagai kita punya rekod SPLG KPM. SPLG KPM. So itu saja Tuan Pengetua. Terima kasih semua, bolehlah bersurai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berkati. Terima kasih. Okay, thank you. Thank you, Jin. Saya. Terima kasih, Din.